Okay, so kita mula terus So, korang tahu kan kita punya test pada 19 hari bulan, betul? So, jap. So, test kita mula melangkumi 4 perkara ini, iaitu first kali adalah si Sophie. Kedua adalah apa ingat? Vertikal. Kedua adalah vertikal ataupun mix. Ketiga, Teori. okay, teori dengan associate. Itu saja. Jadi Soce tak ada. Kita kena buat schedule saja. Okay, so saya ingat untuk hari ini kita buat latihan apa yang doktor bagi. Setuju ke? Setuju. Setuju ke? So latihan tutorial question 1. Okay. Ataupun lepas tu kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh tanya. Saya akan cuba jawab. Okay, insyaAllah. Okay, so semua dah download ke yang ni? Biscotti, cannoli, galato dengan granita. Grande. Nak. Okay, so kita try buat yang ni dulu. Oh ya, jangan lupa nak bagi tahu. Jangan lupa isi borang tu lah. Sebab nak dapat kehadiran tu. Dan borang KI dia tak bagi lagi. Nanti kot dia bagi. Okay, cumanya nak bagi tahu tentang apa ke nama ni, tutor ni. Minggu depan kot akan ada lagi, sama ada hari Isnin ataupun hari Rabu. Nanti waktu akhir nanti saya nak korang decide lah. Ataupun dia paling akhir hujung bulan sebelum cuti akhir bulan kaji lah. Sebelum bulan Disember. Dia buat dalam sebulan sahaja. Okay, so kita boleh mula terus untuk ni. Okay, semua dah ready ke? Hello, dah ready ke? Bersedia. Ha? Boleh. Okay. So, bersedia. Siapa tak bersedia? Tak ada apalah. Okay. So, Biscotti Berhad is including its strategic business investment by investing in Cannoli Berhad, Galeto Berhad and Granita Berhad. Given below are the financial position at 30 Jun 2019. Okay, so financial position dia 30 19. So, kita boleh estimate kot berapa dia punya opening dia, iaitu 1 Julai. 1 hari bulan 7 20218 sehingga 30 hari bulan 6 202 19 silap. Ini 18. Okay, faham ke yang ni setakat ni accounting period dia? Hello, faham ke? Faham kan? Okay, kenapa kita kena kenal pasti kita punya accounting period? Kerana sebab dalam apabila berlakunya acquisition of subsidiary kan, sebenarnya dia sebenarnya sensitif sikit lah dengan bab-bab pre dengan post ni. Okay, apa yang saya nak recap baik, pre ni adalah sebelum tarikh bila dia acquisition tu. Means that kalau dia acquisition bulan 9, so sebelum bulan 9 tu akan jadi pre. Dan selepas tu akan jadi post. So memang dia sensitif ke benda tu. Bukan saja acquisition, dekat associate pun buat benda sama. Okay. So apabila kita tengok kat sini, dia ada asset, dia ada investment Galeto, investment Gaina, inventory, trade receivable, bill payable, bank. Lepas tu dia ada ordinary share capital, retain profit. Ni 1 Julai 2018. So bermaksud ini adalah dia punya opening dia lah. Lepas tu ni retain profit for the year untuk tahun awal. Ni lah. Okay, lepas tu ada reserve. Macam kenal soalan ni. Ada reserve transfer for the year. Trade payable, repayable, bill payable. Okay. Additional information nombor 1.
Biscotti acquired 80 of ordinary share issued ordinary share of Cannoli on 1st January 2018. The acquisition of ordinary share was settled by the cash of 6 juta. Okay, ini yang penting, info penting. Dan issuance of Bakoli Berhad, so 60. The share market on Biscotti and Cannoli on 1st July and is okay. Ini adalah dia punya share price. At acquisition date, Cannoli land revalued. Ini acquisition date revalued. Okay, ini ada buat untuk goodwill. On 1st August 2018. Nampak ni, 1st August 2018. Dan kita open 1/7/2018. Jadi, berapakah dia punya pre-acquisition dia? Faham tak maksud saya? So, pre tarikh berapa? Okay, so kat nombor 3, additional information nombor 3, on 1st August 2018, on 1st August 2018, waktu dia acquired share, sedangkan accounting period kita adalah 30 Jun, ataupun starting 1/7 hingga 30/6. Kat sini 01 Ogos 2018. Kat sini berlakunya pre dengan post. Soalan saya, berapa bulan yang dikenakan untuk pre? Betul, sebulan. Faham ke setakat ni? 11/12. Faham ke? No, faham ke? Hello? Okay, faham Okay. Nombor 4 tak settle lagi. Ya saya. Ya saya. Semula yang nombor 3 ni ke? Okay. Okay, dia kata nombor 3 ni, on 1st August 2018, Biscotti and Cannoli acquired 20 dan 40 of Galeto Berhad ordinary share respectively. Bermaksud dia acquired share lah kat sini. Dia acquired share. Okay, lepas tu the issue share bla 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 is 20 million. And Galeto was incorporated on 1st July 2018. The market price of Galeto is 1st August 2018 was, okay, ni adalah share price. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini apabila berlakunya acquisition date, ini acquisition date dia adalah 1 Ogos 2018. Okay, ni acquisition date kita. Acquisition date kita adalah 1/8/2018. Okay. Dan accounting period kita adalah 1/7/2018 sehingga 30 31 Tolong. 30. Apa? 30 hari bulan 6 2019. Okey. Jadi dia beli, dia acquisition, dia kawal company tu pada 1 bulan 8 2018. Bermaksud dalam antara tahun ni. So kat sini berlakunya pre dengan post acquisition. So berapakah pre dengan post acquisition dia? Pre dia adalah, okay, kita tengok dia 1 bulan 8. Dia contribute dia 1 bulan 7. So dia beza 1 bulan. Satu bulan dia adalah pre. Dan selebihnya pada tahun selepas tu adalah post. Faham ke tak? Kalau tak faham, saya lukis. Oh, faham? Faham Kalau tak faham, saya lukis. Okay, faham Okay, next. Uish, suara siapa tu? Hei, tengkau. Oh, Ale. Hei. Okay, fokus. Nombor 4. Nanti dia rekod dia rekod.
Okay, Biscotti acquired 30% of 16 only share of Garita. Nampak ni 30%. Okay, so apabila berlaku 30%, dia adalah associate. Associate. Alamak, macam mana je? Associate. Associate ni dia mesti 20 hingga ke 80 ke 75. Saya tak pasti. Tapi dia antara silap 50, 80 pula. 50%. Apabila berlaku tahun ni dia adalah associate. Okay. So Biscotti acquired 30 of 60 million ordinary share of Garita on 1st January 2019. Nampak? Sama juga kat sini ada acquisition date. Okay, 6 million. Since the acquisition date, Biscotti apply equity accounting to its investment in Grande. Okay. Jadi kat sini pun sama. Dia punya acquisition date adalah pada tahun 1 bulan 1 2019. Accounting period adalah 1 bulan 7. So, berapakah pre dia dan berapakah post? So, persoalan saya, berapakah bulan untuk pre, berapakah bulan untuk post? Pre now Ha? Gapo dia? Pre now. Pre 6. Betul ke? Ya. Cap. Okay, korang tahu tak macam nak kira? Okay, ataupun kita kira manual. Kalau korang ragu-ragu, ada orang masuk. Okay, kalau korang ragu-ragu, korang buat macam, apa ke nama tu, macam kira ibarat tadika, faham tak? Mana tadi? Mana tadi? Start a new whiteboard. Okay, send je lah kot. Okay. So, ibarat macam ni. Pelik. Okay, so dia start. Okay, 1 hari bulan 7, maaf bodoh. Okay, ini 1 hari bulan 7 sampai 30 hari bulan 7. Okay, faham tak? 1 hari bulan 8, lepas tu 1 hari bulan 9, 1 hari bulan 10, 1 hari bulan 11, 1 hari bulan 12, lepas tu 1 hari bulan 1 balik, 1 hari bulan 2. Okay. So dekat sini, dia punya acquisition date adalah 1 hari bulan 1, 2019. Iaitu dekat sini lah. Daripada sini ke sini. So berapa bulan? So kita kira manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Faham ke? Macam tadi, dia 1 bulan 8 kan? So kat sini, 1 bulan. Faham tak? Faham ke? Faham. Okay, so dia punya pre adalah 6/12 bulan. Begitu juga dengan post lah. Post 12 tolak 12, 6 lah. 6/12 bulan. Okay, faham setakat ni? Okay, dekat sini kita main peranan kalau kita nak kira dia punya profit for the year dia lah. Kerana profit for the year kita kan ni, dia sebenarnya untuk ni setahun, dalam masa 1 bulan 7 hingga 30. Jadi kalau nak kira untuk spesifikkan dia, so dia ada pecahan. Sebab itulah pentingnya pre dengan post. Okay, nombor 5. On 1st October, Biscotti sold one of soy plant to Sekejap. Take 5.
Okay, hello. Okay, sorry. Okay, nombor 5. Biscotti sold one of its plant to Galeto. Siapa Biscotti? Biscotti adalah kita punya holding. Okay. So, kalau saya rekod ini sebenarnya benda macam ni, dia akan masuk dalam schedule. So, saya rekod ini adalah Biscotti punya. Dia yang buat transaction tu. So, nanti kalau kita masuk dekat retail profit tu, kita akan masuk dekat bawah Biscotti punya lah. Sold one of the plant of Galeto at 0.2 million more than its carrying value. Okay, ini keyword dia. Okay, lepas tu, it's a good policy to depreciate plant at 10% of net book value on a yearly basis. Okay, net book value ni apa? Apa tu net book value? Hello? Net book value ni apa? Net book value adalah carry amount dah. Settle. Ini nama lama sekali. Tapi dia adalah carry amount. Okay. Faham tak? So carry amount dia adalah selepas fair value dia adalah X tambah 0.2. Faham tak? Lepas tu daripada nilai ni dia akan terus kira 10%. Jadi, ni nanti saya explain lah lagi panjang. Cumanya apa saya nak sampai kat sini, dekat sini ada net realization value NRV. Iaitu sebanyak sebanyak 0.2 million. Faham ke setakat ni? Faham ke kenapa dia 0.2? Dia sebab lebih pada carrying value dia, Fred. Okay. Bukan dia sebab dia lebih. Sebab dia jual pada harga lebih. Faham tak? Net realization value ini adalah harga markup. Harga untung yang dia tak patut recognize. Faham tak? Jadi harga sebenar-benarnya plant yang kita tak tahu. Kan? Dia sepatutnya X. Tambah dengan 0.2 million. Sebab dia jual more. So jadi bermaksud harga 0.2 ni adalah harga yang dia dah markup. So net realization value adalah 0.2. Net realization value ni maksud dia punya net profit dia tidak macam mana? Net value pula. URP. Silap. URP. Unrealized profit dia adalah sebanyak 0.2. Faham ke tak? Maaf, typo. Faham ke tak? Hello? Okay, faham Masih. Dia punya URP adalah 0.2 kerana dia jual pada harga 0.2 lebih. Okay, lepas tu kita akan kira sama ada over ataupun under depreciation. Okay. Dekat sini over. Kenapa over? Kenapa? Sebab macam ni. Okay, ini Biscotti jual plant kepada Galeto. Okay, dia jual sebanyak X tambah 0.2 more lah. So ini for sure lah dia punya URP dia adalah 0.2. Allah, 0.2. Ini bahagi sebenarnya. Ini bahagi. Okay, lepas tu mereka ni yang Galotti ni dia kira depreciation. Dia kira depreciation based on cost tambah dengan 0.2. Okay, sebenarnya memang kita kena kira depreciation. Tapi kita kira depreciation on cost saja. So, pada harga markup ni, sepatutnya kita tak boleh compute depreciation. Kita tak boleh. Kita harga cost saja.
Dan Galotti ni dia dah buat pilihan yang betul, iaitu dia kira untuk X tapi dia terlebih. Dia over depreciate 0.2. Faham ke? Sebab itulah dekat sini adalah berlakunya over depreciation. Okey, faham ke tak? Faham ke tak? So berapakah over depreciation dia? Over depreciation dia kita kat sini 10%. 10% dia dah kira untuk dua ni. Okey, betul lah ini dua ni. Tapi salah satunya kita nak kira cost saja, iaitu dia kira untuk X. Ini untuk 0.2 kita buangkan dia. So sebab itulah 0.2 darab dengan 20%. So dapatlah 20K. Okey, faham ke tak? Faham dah over? Kalau tak faham saya boleh ulang. Sorry, macam mana kiranya bila ada markup tu lah baru kira over depreciation ke macam mana? Betul, kerana disebabkan ada markup tu dia berlakunya terlebih. Betul, memang setiap accounting period kita akan kira depreciation. Tapi sebenarnya kita kira depreciation based on nilai yang kita ada, bukan nilai markup. Nilai markup boleh, tetapi bukannya dia punya apa? Intra-good transaction punya markup. Dekat sini dia berlakunya 0.2. Harga cost tambah dengan harga markup. Dia dah kira depreciation tapi dia includekan dua, cost dengan markup. Sepatutnya tak boleh. Markup ni kita kena buangkan dia. So, over, terlebih. Dia terlebih depreciate. So, sebanyak 0.2 darab dengan 20. So, 20 ni lah yang dia dah termasukkan dalam soci. Kita kena add back. Faham ke tak? Faham. Sorry, kalau ada? Okay, kalau nak lagi more detail, macam mana? Tak ada ke bawah dah. Okay, letak kat tepi. Okay, kalau kita buat soci kan, kita ada revenue, kita ada tolak dengan COGS, kita ada tambah dengan revenue, kita dah tolak dengan expenses. Pandai-pandai kau, agak-agak aku expenses. Okay. Depreciation ni diorang letak dalam bawah expenses, betul? Okay. Lepas tu, contoh kalau over, mereka dah kira depreciation ni, mereka letak 20K dalam ni. 20K dalam ni. Faham tak? So, 20K means that dia menolakkan lagi net profit tu. So, net profit kita, net profit kita, dia disebabkan 20K dia tolak kan. Means that net profit kita tolak dengan 20K. Faham tak? So, sebab itulah kita over depreciation, kita kena tambahkan dia balik. Utilizekan 20K tu. Sebab tu dia kena tambah. Okay. Kalau anda sepatutnya dia terkurang depreciate dalam sini. Means that dia macam sepatutnya dia depreciate sepatutnya dia depreciate 15K. Tetapi dia rekod dalam soci kita hanya 5K saja. Okey. Jadi 10K tu dia terkurang. Ni adalah anda. So apabila terkurang 10K ni, kita apabila masuk kat situ, kita kena tolakkan dia. Sebab itulah anda dia tolak, over dia tambah. Faham ke tak? Faham. Okay, faham Yang lain faham ke? Apa? Tambah tolak dekat bahagian expenses Okay, memang dia akan tambah tolak dengan bahagian expenses kalau korang buat soci. Disebabkan soalan ni korang buat soft fee saja, so benda-benda tu berlaku dalam schedule. Faham ke tak? Okay, apa itu schedule? Schedule ni sebenarnya kita punya draft untuk soci dengan kita punya soce. Mereka semua tu kat dalam schedule. Kalau korang perasan kan? Okay, dalam schedule ada preference share, betul ke tak?
Preferential tu dalam mana? Dalam SOCHE. Okay. So return profit. Return profit tu dalam mana? Dalam SOCHE. Lepas tu over dengan under depreciation dalam mana? Dalam SOCHI. Dan SOCHI tu dia punya net profit kan masuk dekat SOCHE. Faham tak? So disebabkan kita buat SOCHI dengan SOCHE, kita buat schedule. Kita buat schedule. Schedule ni macam draft dia lah. Draft dia. Faham tak? Kalau korang buat SOCHI, benda ni akan masuk dekat SOCHI. Faham ke? Tak faham saya boleh ulang. Baik, nak tahu double entry boleh? Double entry. Double entry saya kena fikir je. Dia mengurangkan SOCHI dia je. Untuk dia over kan ada? Dua-dua lah. Okay, ini untuk over. Semula. Okay, over. Over dia terlebih tau. Dia tolak, dia tambah. Tambah dekat. Betul lah dia tuliskan dekat appreciation. Lepas tu dia pun over. Dia terlebih. Dia tolak dekat PPE. Okay, kalau tolak kat over tolak PPE ke? Betul lah sebab dia terlebih kan. Dia terlebih rekod. Dia kena tambah kat PPE. So, saya dah dapat dah yang PPE ni. So, dia adalah debit. PPE. Sebanyak 20. Okay. Kredit. SOPL. Depreciation. Okay. Ingat tak saya ajar dalam kelas? Yang ni, kalau kita buat table. Ni tambah ke tolak? Tambah tau. Saya lupa. Sekejap. Silap. Equal. Tambah. Ni adalah asset. Ni adalah liability. Ni lawan equity. Faham Ni tambah. Kurang. Tambah. Kurang. Tambah. So, debit PPEB masuk. Jadi kita tambahkan dekat PPE. SOPL kan? SOPL bawah on equity. Kita tambahkan dia. Okay, kenapa kita tambahkan dia? Sebab macam saya cakap, SOCHI dia terlebih 20k. Dia terlebih tolak. So kita kena utilisekan dia, kita kena tambahkan dia balik sebanyak 20k. Inilah dia. Okay, ini adalah untuk over. Untuk under, maaflah tulisan buruk. Debit SOPL terbalikkan dia. Depreciation kredit PPE. Okay. Ataupun kau boleh fikir logik lah. Dia under kan, dia tu kurang. So dia tu kurang depreciation. Means like kita nak tambahkan balik dia punya depreciation dia. So apabila depreciation meningkat, PPE kita akan jadi berkurang. Betul kan? Sebab recognition untuk PPE adalah PPE tolak dengan depreciation tolak dengan impairment loss. So disebabkan dia tu kurang depreciation, kita kena tambahkan balik depreciation dia, PPE kita akan berkurang. Okay, logik. Logik tak? Logik. Okay, faham Okay, yang lain faham ke? Over dengan under ni? Nak tadi kat yang untuk kira yang dapat 20k tu 0.2 darab 20% ke? Betul. 20% tu ambil mana? 20% ni? Silap 10. Maafkan saya. 10. Okay. Typo 10. Sebab tu jadi 20. Okay. Okay, faham ke je? Okay, ada persoalan ke? Over dengan under ni, make sure korang kena faham tau dia punya nature dia. Kenapa dia mereka buat macam tu. Okay, ada persoalan before we proceed? Tak ada Okay, tak faham terus tanya. Okay, so
Okay, 0.2. So, ini adalah, of course, dia adalah over depreciation. So, 200 million, 20 darab 10%. So, jadi 20. Okay. So, next. On 1st January 2019, Galeto sold on credit. Okay, Galeto. Okay, Galeto. Siapa Galeto? Adalah kita punya sub. So, ini adalah Galeto punya. Okay. On credit, secara hutang tu Canoli. Canoli siapa? Canoli kita punya sub juga. Invoice at 1 million at 20 on selling price. Half of this will remain at Canoli on 30 June 2019. Galeto paid Canoli paid Galeto 30 at 1 million to clear the outstanding balance. Galeto receive and record this amount on 30 typo lagi. 30 Julai. Julai 2019. Okey, ni galah Galeto punya. Okey. Untuk macam ni pun sama, Galeto dia jual kepada Canoli sebanyak 1 million. 1 million at 20%. Means that dia punya selling price dia adalah 1 million. Okay. Dan 1 million ni adalah based on selling price. Kan? Dia punya markup dia adalah based on selling price. Sebenarnya kita ada dua. Satu adalah based on cost. Dan yang kedua adalah based on invoice. Invoice pun boleh, selling price pun boleh. Okay. So kat sini dia pakai method yang kedua. Yang method yang kedua, kalau nak dapatkan kita punya apa ke nama tu, markup dia adalah based on selling price 1 million darab dengan 20%. So 1 million darab dengan 200. Okay, faham ke tak? Dan 200 ni adalah URP. Okay, faham ke? Faham ke ni? Okay. Okay. Okay, lepas tu dia jual half. So darab dengan 1/2. Ataupun korang straight daripada awal darab 1.2 pun tak apa. So dia punya RURP yang betul-betul adalah 100. Okay. Okay. Kenapa? Okay, half ni sebenarnya saya tengok banyak soalan yang half lah. Okay, sebagai contoh. Contoh kalau dia jual 1/4 sold. Kita nak buat macam mana? Adakah ini darab dengan 1/4? Darab 3/4. Betul. Kenapa? Betul. Yes, kita kena ambil unsold. Kenapa? Nak saya explain ke? Kalau tak nak, tak apa. Okay, saya explain sekejap lah sebab kita apek masa. Mana tadi? Okay, kerana sold ni kita jualkan kepada third party. Okay, tapi mereka ni, okay, contoh holding jual kepada sub. Sub kan, ini intra. Tetapi mereka, okay, contoh dia dah jualkan sebanyak 100k. Dan S pula dia jual, dia kata dia sold. Sold lah ke sesiapa? Sebanyak 1/4 sold. Okay. So, yang dah sold tak apa. Sebab itu adalah hal yang pihak ketiga. Cumanya yang sekarang ni kita kena cari yang unsold kerana benda ni masih berada kat dalam intra-group transaction. Sebab itulah 100k darab dengan 3/4 yang unsold punya. Ataupun keyword dia adalah unsold lah. Kita ambil bahagian yang unsold. Okay, faham ke? Okay, keyword dia kita ambil yang unsold punya lah. Okay, so ni 1/4. Ni 1/2. Okay, faham ke setakat ni? Okay, so Canoli paid Galeto 30
of 1 million to clear the outstanding balance on 30 Julai. Okay. Kalau kefahaman saya lah, tak tahulah. Saya pun tak tahu, tak confirm lagi benda ni. Kalau dia dah paid ni, kita macam biarkan je. Kita ambil yang belum paid lagi kerana kat dalam tu dia masih lagi rekod 70%. Tak tahu. Tak tahu betul ke tak. Masuk logik lah. Ni saya tak pasti Okay, 70% darab dengan RM1 million. Akan dapat 700k dan 700k ni kita akan debit, kita akan buang minus trade receivable dan trade payable kerana kefahaman saya lah, kalau dah 30% ni dia dah jual kan, iaitu sebanyak 300k dia dah bayar dah. Kalau dah bayar tak apalah, cumanya yang 70% ni, yang 700k ni masih berada dalam trade receivable dengan trade payable. Sebab tu kan adalah macam kita punya ni, bill payable dengan bill receivable ni. Tapi kalau dah bayar tak apalah, macam undiscounted dengan discounted tu. So trade payable kita dengan trade receivable ni, yang dalam nilai ni masih ada 700,000. So sebab tu kita kena tolakkan dua ni. Silap. Trade receivable dengan trade payable. Faham ke tak? Faham ke tak? Ni. Cumanya saya tak tahulah kalau doktor cakap mereka kan berhutang kan 1 juta. Mereka kan dah jual kan. So sepatutnya daripada awal lagi mereka tak boleh buat macam tu. Saya tak tahu. Tapi saya assume mereka yang benda ni 700,000 memang kena ada. Tahu tak? Sebab mereka masih ada lagi terdalam trade receivable dengan trade payable. Sepatutnya tak boleh. So benda bagi saya 30,000 ni kalau dah bagilah. Itu pendapat saya. Faham tak? Hello, faham ke? Okay, faham Semoga korang faham. Tak faham terus tanya ya. Okay, lepas tu yang ni sama juga, dia nak bill payable dengan 50 of bill payable in current low were payable in Biscotti, bermaksud 50 bill payable yang berada dalam Canoli adalah dia punya pinjaman antara Canoli dengan Biscotti. So 50 bill payable, 50% bill payable. Okay, dia pada mana? Canoli. 50% daripada Canoli, iaitu kita boleh kira 6 million darab dengan 50% akan menjadi 3 million. So 3 million in Canoli were payable in which 60% habis discounted. Okay. Macam ni, dia macam soalan matematik lah. Kita rekodkan kita punya discounted dia. So discounted dia adalah 60% kali dengan, kenapa 60%? Sebab ni has been discounted, keyword discounted. So ni discounted punya 3 million equal 1.8 million. Okay. Lepas tu undiscounted adalah baru nak join, siapa join tu? Assalamualaikum Ain, kenapa lambat? Sorry. Macam doktor pula. Ya saya. Sorry. Tak ada lah. Sorry. Ya saya. 6 million tu dapat mana? 6 million? Ni. 6 million ni bill payable in Canoli. So dekat sini bill payable in Canoli 6 million. Okay. Clear Clear Okay. Ain kenapa lambat? Sambung. Sorry lah. Tak ada benda lah. Okay. Okay, so discounted dia adalah 60%. Ini 60% kali dengan 3 million. Yang
yang hubungan berapa bayaran dia 3 million, dapat 1.8 ni adalah discounted. So kalau undiscounted sama saja 3 million tolak dengan 1.8. Okay, faham ke tak? Okay. Dan 1.25 dan 1.2 ni yang kita perlu rekod dekat minus bill payable and bill receivable. Okay, faham Okay, faham Kalau tak faham, kita assume bahagian ni. Bahagian ni adalah yang terbaru lah kalau nak saya kata pun. Okay, baru. Okay, sebenarnya dekat dividen kita ada 3 situasi. Dekat dividen kita ada 3 situasi. Uish. Okay, saya tak ingat tapi saya tak tahu dia punya dia punya urutan. Tetapi saya ingat dia punya tu kot. Yang 3 tu. Yang first kali tak rekod. Yang first kali tak rekod. Yang kedua rekod. Ni tak rekod dividen lah. Rekod dividen. Bukan rekod dividen. Dia macam declare dividen. Declare dividen. Allah. Kenapa saya tak buat sini? Okay. Yang first, dia tidak rekod langsung. Yang kedua, dia declare dividen. Macam mana je? Ya. Declare dividen. Tapi tak rekod. Dalam transaction. Dalam transaction lah. Yang kedua, declare. Macam mana je declare? Declare. Ya? ECLARE. Ya. Oh, ini bahasa Melayu. Declare. Betul tu. Declare dividen. Okay, so ini declare dividen tapi rekod. Okay. Okay, first kali. Kalau dia tak rekod langsung, dan dividen dia bagi berapa persen. So first kali apa yang korang perlu buat, satu, rekod dividen dalam schedule. Okay. Lepas tu dalam SOFP masukkan NCI punya dividen. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham ke tak? Hello? Ha? Yang rekod dalam PCI tu. Okay, yang ni kalau contoh yang terbaik lah. Macam mana Okay, macam ni lah. Okay, contoh. Okay, ini kita kira lagi tau berapa NCI kita. Okay, contoh lah. Contoh. 80% holding. 20% NCI. Okay. Lepas tu, dia cakap dia declare dividen sebanyak 5% lah. 5%. Siapa declare dividen? Contoh Kanoli lah. Kanoli. Declare 5% dividen. Allah, declare pula. Okay, 5% dividen of ordinary share. Okay. Dia tak rekod. So kita rekodkan dia. Tapi kita rekod yang bukannya macam ni Yang bukannya just ambil dia punya
portion dia, faham tak? Dia punya macam mana nak cakap, dia punya bahagian dia lah. Okay. Sebagai contoh, 5% of dividend of ordinary share. Dekat sini, Canoli punya dividend adalah 40 million. Okay, 40 million. Ni panjang ni kalau nak tu. So, sorry ambil masa sikit. 40 million. 40 million kali dengan 5% dividend, so akan dapat berapa? Dapat 2 juta, 2 million. Dan 2 million ni adalah dividen. Okay. So, dalam schedule kita, kan kita ada bahagian apa ke nama, retain profit of holding, betul? Holding ni siapa? Holding ni Biscotti. Lepas tu ada retain profit of Canoli. Okay. So dalam sini retain profit Canoli adalah dia punya X dia. Lepas tu minus dengan ordinary share dividend. Faham ke tak? Sebanyak berapa? Sebanyak 2 million. Okay. Dalam data lah. Data sekarang. Saya nak upload video kat YouTube. Tak ada data semua. Guna wifi papa. Papa tak ada. Mama. Mama ada. Nama ada banyak. Ya. Hello? Hello, sampai mana dah? Okay, ordinary share dividend 2 million. Okay, di ordinary share dividend kita tolak dengan Canoli. Okay, Canoli. Pak Canoli kan dia declare dividend. Declare dividend kan kita dia punya dekat apa ke nama tu? Dekat soce kita. Minus dividend dia. Nampak tak? So, kalau dekat Biscotti, dia akan dapat ordinary share dividend receive. Okay. Tapi dia tu bukan dapat 2 million. Dia akan dapat dia punya proportionate dia. Darab 80%. So, equal 1.6 million. Okay. Kau nampak ni. Ni dengan ni balance ke? Tak balance kan? Sebab itulah dekat kita punya SOFI, kita kena record dekat situ kita tulis ordinary dividend siapa nama yang declare? Canoli to NCI sebanyak 400. Okay, faham ke tak? Lepas itulah dia akan jadi balance. Faham ke tak setakat ni? Ini yang yang pertama. Ini yang kalau dia tak rekod langsung. Okay, faham Faham ke? Okay. Yang kedua, kalau dia declare dividend tapi tak rekod dalam transaction. Okay, maksudnya ialah kita tak tahu kan berapa jumlah dividen dia. Kan? Tapi kita boleh nampak dekat sini. Bill payable ni. Bill payable pula ni. Ordinary dividend payable. Ni. Ini yang diorang declare dividend. Yang diorang declare tapi tak bayar lagi. Sebab tu nama dia dividend. Sekejap, minum air. Okay, jadi untuk di ordinary dividend payable, Biscotti yang 6 million ni kita usik dah. Kita tak payah usik apa-apa. Cuma yang kita usik adalah yang ni, Canoli dengan Galeto punya. Okay. Jadi ni quick dia punya portion dia lah. Kalau ikutkan betul-betul portion dia, Biscotti 80%, Canoli. Faham tak? Dia beli saham 80% dekat Canoli. Okay, sepatutnya kena lukis. Lepas tu Canoli, lepas tu Biscotti beli 20%
Yang ni, yes, 20%. 20% dekat Galeto. Lepas tu, Canoli beli 40% dekat Galeto. Okay, faham ke tak? Ini dia punya apa ke nama tu? Dia punya share acquired 80%, 20, 40. Faham tak? Faham tak? Hello? Faham. Faham Faham. Okay. Lepas tu, ni saya copy je lah. Okay. Lepas tu, ni siapa Ni Biscotti, Canoli, Galeto. Okay, lepas tu mereka dia ada declare dividen. Sebab itulah dia kira dividend payable. Tapi dia tak rekod. So kita kena rekodkan dia. Okay, macam mana rekod? Okay. Mereka dah apa nama tu siapa? Siapa nama ni? Canoli dengan Galeto, dia dah rekod dah dia punya dividen yang kita ni. Dividen payable. Yang dia dah rekod dah dividen payable dia orang dalam schedule. Dalam dia punya socek. So tapi dekat untuk bahagian Biscotti ni, Biscotti and Canoli, dia tak rekod dividen dia. So sepatutnya mereka kena rekod. So dalam schedule Biscotti, dia punya retain profit Biscotti. Dalam retain profit Biscotti ni pangkah-pangkah. Allah. Pangkah. So dia akan ada ordinary share dividend receivable. Daripada siapa? Daripada Canoli dulu, betul Galeto. Jadi Canoli, okay, yang ni 2.0. So 2 million darab 80% equal 1.6 million. Okay. Dan NCI ni masuk dalam SOFI sebanyak 0.4 million. Okay. Ini dekat schedule, ini dekat SOFI. So dekat sini, kalau kita dah buat statement of financial position, dia mesti kena tinggal amount ni saja. Sebab amount ni dia dah termasuk dalam untuk holding punya. Untuk controlling interest punya. Sepatutnya ordinary dividend untuk yang bahagian dua-dua ni kita masuk NCI saja seperti yang ni. Okay, faham ke tak? Faham ke tak? Tapi ini tak lengkap lagi. Ini baru on dividend receive dari Canoli. Dia kan ada beli dividen daripada Galeto dia sendiri. Jadi pun buat benda sama, ada ordinary share lah. Ordinary share dividend receivable dari Galeto sebanyak 0.9 kali 20% equal 180K. Okay, faham ke tak? Yang bezanya antara nombor 1 dengan nombor 2, kita tak perlu rekod yang ni. Retain profit Canoli yang dibayar, kita tak perlu rekod. Kita hanya rekod bahagian yang dia tak ambil saja. Faham ke tak? Faham ke tak? Nak saya ulang boleh? Kurang faham. Kurang faham. Okay. So, okay macam ni. Okay, so sebab saya nak korang dapat clear vision Okay, ini Biscotti. Dia beli 80 dekat Canoli. Lepas tu Canoli beli 40 dekat Galeto.
Lepas tu Biscotti terus beli dekat sini sebanyak 20%. Direct. Dia beli direct. Okey. Tak ada dah. Macam mana nak expandkan dia? Okey. Okey, dekat sini dia declare dividend. Dia declare. Dah declare dah. Bermaksud Canoli punya dividend, dia punya dividend adalah 2.0 dan dia dah rekod. Begitu juga dengan Galeto. Galeto pun dia dah declare 0.9. Dia dah rekod. Tetapi untuk Biscotti dengan Canoli, dia punya apa nama tu, head yang mereka beli saham ni, dia tak rekod dividend receivable. Dividend receivable dia tak rekod. Tak rekod. Faham tak? Dia tak rekod. Allah, bodoh kan. Dia tak rekod. So, sebenarnya kalau dalam schedule, kan kita kena buat dividend payable. Dia dah declare. So, tak apalah. Kita tak perlu buat tu. Cumanya yang kita tak rekod lah ni. Ordinary dividend receivable. Faham tak? Jadi, dalam 2.0 ni, dalam Kaloti ni, kita ada holding dengan NCI punya. Faham tak? Dalam 2 million ni, dalam 2 million daripada Kaloti ni, kita sebenarnya ada pecahan 80. Ini adalah untuk holding punya, untuk Baloti punya, dan 20 untuk NCI punya. Okay. Jadi dalam ordinary share dividend, sepatutnya kita kena rekod yang untuk NCI punya sahaja. Faham tak? Okay, lepas tu 80%. Sebab itulah 2 million. Kita darab dengan 80%. So equal 1.6 million. Dan 1.6 million ni kita rekod dalam schedule. Okay. Dan 20 million iaitu 0.4 kita rekod dalam SOFI. SOFI kita kat sini akan jadi 0.4. Faham ke tak? Kan kalau kita nak buat, kalau kita nak rekod ordinary dividend payable, kita kan rekod yang untuk NCI saja. Ordinary dividend kalau T tu NCI. Lepas tu untuk ni pun sama, ordinary dividend tu NCI. Kita rekod yang NCI saja. Tetapi untuk holding kita fixkan dia kerana NCI kita tak tahu siapa, sebab kita kan yang control company tu kan. So kita assume macam kita tak perlu kira lah. Cumanya kita ambil mana bahagian dividend payable ni adalah hutang dia antara orang yang ketiga. Hutang dalam tu adalah terhadap kita dah ambil dah. Faham tak? Kita dah rekod dah. So yang tinggal yang hutang ni biarlah. Itu hutang pihak ketiga. Okay. Faham ke? Dan kenapa dia boleh balance? Okay. Kita punya owner equity, kita punya asset kan equal to owner equity tambah liability. Okay. So liability kita, contohlah kat sini, 2 million. 2 million kita dah tolak dah 1.6 ni. 1.6 million. So akan jadi 0.4 million. 1.6 ni masuk mana? Masuk dalam schedule kan? Schedule masuk dekat mana? Masuk dekat owner equity. Tambah balik 1.6. Logik tak? Dia tolak, dia tambah balik. Dia cuma buat pindahan je. Sebab tu dia akan jadi balance. Faham ke tak? Ke terlalu deep tu korang? Okey tak? Hello? Ke saya internet saya off ni?
Hello, okey ke tak? Yo. Yo, okey ke tak yo? Pehe ke tak? Okey, Pehe ke fine. tak? Rakannya okey yo. Okey ke? Betul ke ni? Okey yo. Kau nampak. Uh, okey, tapi okey je. Okey. Yo. Kau nampak tak apa yang saya nak explain? Kau nampak tak kenapa diimbang? Kau nampak tak kenapa diimbang? Nampak. Okey, faham? Faham Okey. Tetapi ini baru siap kita punya bahagian ni. Bahagian apa ke nama tu? Biskoti ke kanoli. Ini dividen dia. Tapi biskoti dekat Galeto ada 20% lagi. So pun buat benda sama. 0.9 darab 20% dapat 1.08. 1.88 masuk dekat skedul. Lepas tu kat dalam ni tolak 1.08. Jadi ya bahagian untuk NCI sahaja. Okay. So untuk C pun sama. Dia pun ada ambil 40%. Pun sebab tu lah ni saya buat ni kalau T 40% Galeto. So dekat sini maknanya kat dalam ni, kat dalam kita punya Galeto, dalam Galeto kita ada 0.9 kan? 0.9. Dan 0.9 kita pecahkan kepada 3. Satu 20% untuk biskoti. Allah. Kedua 40% untuk kanoli dan baki dia 40% untuk NCI. Okey, faham ke tak? Hello, okey ke tak ni? Faham tak? Ni logik. Ni logik. Faham ke tak? Hello, faham ke tak? Hello. Nak saya ulang tak apa? Tadi untuk apa? Tadi untuk yang bahagian ni, bahagian dividen untuk Galeto. Galeto kan dia apa? Kanoli dengan biskoti kan ada beli kan saham 20%, saham 40%. Jadi kalau dividen yang di-declare 0.9 ni kita kena bahagikan kepada 3. 20% untuk biskoti, 40% untuk Canelo, 40% untuk NCI. 2 ni masuk dekat skedul, 1 ni masuk dekat Sophie. Okay, faham ke? Okay. Boleh nampak lah juga kan. Okay, ini declare dividend tapi record. Okay. Dekat sini kalau bagi example macam kat sini kalau bagi macam example macam dia ada macam ordinary apa nama tu? Ordinary dividend payable. Receivable dengan ordinary share dividend payable. Okay, dia ada 2. Dekat sini dia ada 1 je. Mana dia ada 1 je. Kat sini. Yang ketiga kalau dia record, dia declare dan dia record. Dia record dekat sini. Kat sini dia ada macam ordinary dividend receivable. Dekat sini pun sama, kita buat macam calculation tolak macam yang sama juga nombor 2. Tapi kita tak perlu buat schedule. Kita just tolak dia dekat sini. Faham tak? Ini saya kena ada contoh tau. Tapi ni macam payah lah kena buat macam ni. Dia macam ni 2.0. Tolak tinggal NCI. Lepas tu ordinary share dividend receivable. Tolak bahagian dia. Faham tak? Contoh macam cili lah. Cili padi dengan api. Okay, faham Okay, so saya proceed ni kita tak ada masa. Okay. Okay, so kat sini goodwill, okay samalah ini impairment loss.
Loss sebanyak 20%. Siapa punya? Untuk Canoli punya. Okey. Lepas tu ni. Ini option 1 ke option 2? Full atau partial? Option 1 atau option 2? Okay, ni adalah full lah. Okay, ni adalah full. So, ni adalah full goodwill. So, kalau full goodwill, kita punya NCI adalah darab share price. Okay. So, all profit bla 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 tu dia. Okay, so kita buat terus. Harap boleh sempat lah buat. Okay, so first of all, for sure kita akan kira dia punya goodwill. Dia punya apa ke nama tu, ultimate parent dengan CI. So ultimate parent. Okay, ultimate parent ni siapa? Ultimate parent ni Biscotti lah. Okay, ultimate parent dengan NCI. So macam yang dalam drawing saya tu. Okay, dalam macam drawing saya tu. So ultimate parent 80%. Silap. Ini adalah untuk direct C. Faham C tu siapa? Okay, untuk direct C 80%, untuk NCI 20%. Lepas tu Biscotti ada beli 20% dekat Galeto. So dia akan beli direct dekat Galeto sebanyak 20%. Tapi ni whole loop. Lepas tu dia ada indirect Galeto, yang mana ini dia guna orang yang ni untuk beli 40%. So dekat sini 80% ni darab dengan 40% equal 32, betul? Okay. Logik tak? Dia boleh 40. Sepatutnya kita tak boleh control kan? Tapi disebabkan kita ada indirect interest, indirect kita punya pembelian. So apabila kita totalkan dia akan jadi 52%. Sebab itulah consolidate, kita boleh consolidatekan Biscotti, Canoli dengan Galeto. Tetapi tidak boleh untuk untuk siapa orang ketiga tu. Jadi macam pernah baca. Ni. Bukan. Mana ni. Untuk Granita. Untuk Granita adalah associate 30%. Ini pun nanti panjang juga ni kalau saya nak compute kan dia. Tak apa, kita buat dulu. So 100 tolak ni akan jadi 48 NCI. Okay. So next kedua adalah kita nak cari goodwill. Okay, saya nak cepat sikit So goodwill kita ada Canoli dengan Galeto. Okay. Canoli for sure atas sekali ada consideration transfer. Okay, akan ada consideration transfer. Okay, dalam consideration transfer ni kita boleh bagi dalam apa-apa jenis, dalam bentuk cash, share exchange ataupun issue of share itu sendiri. Dan ada juga yang beberapa elemen yang lain lah. Tapi dekat sini dia bagi sini 80% of 40 million issue ordinary share on 1st July 2018. Okay, kalau kita tengok acquisition date, dia tak apa, dia sama. The acquisition date ordinary share was settled by cash payment. So kat sini ada cash payment sebanyak 6 million. Lepas tu akan ada issue of share. Maknanya dia issue share, bukan share exchange, issue of share. Issue of share 20 million. So 20 million kali dengan price dia, price of Biscotti, price of share dia. So untuk Biscotti adalah RM3.20.
So berapa? Ouch. RM64. Okey. Okey, korang sepelik tak 6 dengan 64 ni? Total dia 70 kan? Betul? Total 70 kan ni? Investment in Canoli 70. So betul lah. Faham tak? So maknanya dia ada membuat investment sebanyak 70. Dan 70 tu dia pembahagian dia adalah cash payment sebanyak 6 million, issue of shares sebanyak 64 million. Sebab tu ada jadi 70. Okay. Faham Okay. Lepas tu akan ada NCI. NCI dia pakai option 2. So kalau dia pakai option 2, option 2 adalah ordinary share of NCI kali dengan ringgit dia. So, untuk kat sini, untuk Biscotti, ordinary share dia adalah 40 million. 40 million share dia kali dengan berapa NCI dekat sini? 20. Kan? Lepas tu kali dengan berapa ringgit untuk apa ni, untuk ni Biscotti ke? Untuk Canoli. Okay. Untuk Canoli adalah ni apa? Ni RM2. So kalilah dengan RM RM2. So dapat 16 million. Okay. Lepas tu saya baca macam dah tak ada apa-apa kot. Cumanya dekat pembahagian ni lah fair value. Fair value net asset on DOA. DOA tahu date of acquisition. So, nama pun date of acquisition. So kita carilah transaction yang melibatkan date of acquisition. Tapi for sure mesti kan ada ordinary share capital. Ordinary share capital dekat sini adalah 40 million. Ini ordinary share capital lah fix, tak boleh ubah apa-apa. Sebab dia beli kan. Dia beli holding, beli saham, beli syarikat tu. Of course lah dia akan control ordinary share capital dia. Okay. Lepas tu ni, at acquisition date. Canoli land was revalued. Canoli kan, bahagian Canoli punya. So, fair value land. Increase in fair value land lah. Ini dia bagi direct sebab dia kata more. Kalau tak dia bagi dalam bentuk soalan macam asal je 50k. Bila dia revalue dia akan jadi 70k. Itu kena cari perbezaan dia lah. Perbezaan dia lah akan jadi ni. Okay. So kat sini 5 million. Alright. Okay, lepas tu 8 date of acquisition on 1st July kan. So dekat sini nampak ni 1st July. Pun sama juga kita masuk return profit. Return profit 24.2. Ini mana? Ada reserve, kalau laju sangat beritahu. Sama juga 1 Julai, 8 million. Okay, lepas tu dah tak ada apa-apa kot, insyaAllah. So kira 6 tambah 86 million. So ini 77.2 million, betul ke? Lepas tu betul, cari goodwill. Goodwill ni tolak ni jadi 8.8 million. Lepas tu ingat tak kita ada mana? Ni impairment loss. Terus tolak impairment loss. Less impairment loss. Ingat 20%. So 8.8 1.76. So dapat dia punya clean goodwill dia adalah 7.6
1.04 million. Okay. Faham setakat ni? Faham? Okay. So next adalah Galeto. Galeto Constellation Stanford. Okay, dekat Galeto ni apa ni? Ni lah. Okay. On 1st August, PLC beli 20% of Galeto share. Dia issue share on. Dia tak bagi tahu kan. Dia hanya beli share je. Tapi kita boleh tengok kat sini, nampak ni. Investment in Galeto 4.8, 9.8. Itulah consideration transfer dia. Dia nak invest tu, dia memerlukan sebanyak 45 dengan 94. Ini tak tahulah sama ada cash ataupun issue share. Dia adalah consideration transfer terus buat. Tetapi dekat sini, kita ada macam kena jaga-jaga sikit sebab kita punya ni, sebab itulah kita kira yang dua ni. Kita kira dua ni bersebab. Okay, untuk direct, untuk ultimate parent, mana lukisan gambar tu ni. Untuk B terus ke G yang sebanyak 20% ni yang dia beli ni, iaitu apa ke nama tu, kalau tengok kat sini, Visconti ke Canelo sebanyak 4.8 ni, itu tak apa. Itu kita ambil yang clean dia saja. So dekat sini saya masukkan dekat bawah. Entahlah. Okay, dekat sini saya masukkan direct interest. Direct interest tu dia macam straightforward lah. Daripada Visconti ke Galeto, dia melabur sebanyak 4.5 million. Terus kat sini 4.8 million. Okay. Lepas tu dia akan ada indirect interest. Indirect interest ni ialah ni. Apabila Canoli ke? Canoli beli 40% sekejap Okay. So apabila Canoli beli 40% dalam Galeto, dan dia beli 40% tu adalah sebanyak kenapa kau? Adalah sebanyak 9.6 million ni. Sebenarnya yang 9.6 million tu sebenarnya yang 9.6 million tu ialah kita punya kita hanya kira dia punya 80% saja, faham tak? 80% daripada 9.6 million dia, faham ke tak? Sebab kita hanya kontrol Canoli sebanyak 80% saja. Dan apabila Canoli buat transaction, buat pembelian dekat sini sebanyak 9.6, sebenarnya kita, dalam 96 tu kita hanya macam 80% dia saja, faham tak? Faham ke tak? Sebab itulah 80% harap lekat 80% kali 9.6 million. So kat sini dia akan jadi 7.68 million. Okay, faham ke tak setakat ni? Tak faham tanya tau. Boleh kot. Okay, insyaAllah. Okay, lepas tu sama juga dia akan ada NCI. Okay, NCI untuk ni 20 million. Okay, nama pun NCI kan, bukannya milik kita. So darab dengan berapa? Yang waktu NCI ni lah kita pakai 4.8. Kenapa saya tak tahu. Saya ikut je 48%. Mungkin sebab kalau payah kot kan dia beli kan. So 48% ni yang betul, yang kita tak boleh kawal lah. Sebab itulah darab 48. Darab dengan price of share. Dekat price of share untuk Galeto adalah RM1.50. So kali RM1.50. Okay, so jadi 20 darab 48% darab 1.5, 14.4. Okay, kalau tak tahu terus tanya, okay?
So total up kan dia dah tak ada apa-apa dah, insyaAllah. 26.88 million. Okey, yang ni. Okay, untuk kat sini saya buat table lah, senang. Okay, untuk fair value net asset on date of acquisition, okay, untuk ordinary share buat benda sama, 20 million. $20 million. Okay. Lepas tu increase in fair value ada ke? Kalau kat sini tak ada kot. Okay, cumanya dekat sini. Okay. Kita tengok kat sini nampak ni. Kita ada return profit for the year. Okay. So untuk for the year. Okay, untuk for the year, dia kata for the year kan. Return profit for the year. Malas lah saya. Okay, return profit for the year. Return profit for the year adalah merangkumi bulan 1, bukan nak kata bulan 1 lah, macam awal accounting period sehingga 30 over 6 2019. Okay. Tetapi dia isu pada 1 Ogos 2018. Nah, dekat sini yang berlakunya pre dengan post. So bermaksudnya dalam kita punya return profit for the year ni, yang 45 ni, yang 4.5 ni, yang 4.8 ni, sebenarnya kita ada bahagian pre kita dan bahagian post kita. Dan bahagian pre kita adalah 1 over 12 dan bahagian post adalah 11 over 12. So dalam kita punya fair value on date acquisition ni, return profit ni, kita ambil yang bahagian pre saja. Kalau korang perasan, kalau contoh-contoh lain kan. Dia bagi sekejap. Kat sini tak ada. Kat sini dia bagi awal. Kalau dia bagi awal maknanya ini betul lah, dia adalah pre. Tapi kalau kat sini, yang kat sini kita kena kira manual sebab dia bagi kat sini profit for the year ni, ni adalah daripada awal tahun accounting period sampai akhir tahun accounting period. Okay. Tetapi kalau kita beli pada 1 Ogos, so bermaksud 1 over 12 ni adalah pre. So dekat sini, return profit kita, ni untuk khas untuk yang sini lah. Return profit kita berapa tadi? 1 over 12 darab 4.8. So equal akan jadi 0.4 million. Okay, faham ke tak setakat ni? Faham ke tak? Hello, faham ke? Kalau tak faham, saya ulang. Faham Oh, macam letih je. Okay, so 20.4 million. Okay, so goodwill dia 20.4 million lah. Dan nilai ni dengan nilai ni akan masuk dekat goodwill. Okay. So, kita terus masuk dekat schedule. Okay, untuk schedule, kita akan ada ni working kita, column working, column return profit, group return profit, column untuk NCI, ni untuk group general reserve. Okay. So schedule for sure first kali kita akan masuk preferred share. Kalau tak ada preferred share tak apa, tinggalkan. Tapi setakat ni dah banyak dah tinggal preferred share, takut dia keluar. Kalau dia keluar, make sure record lah preferred share dia. Okay, so first kali adalah kita record apa ke nama tu, entah nama ni, ni sekejap, lupa dah nama tu.
acquisition date. Acquisition date tu adalah dapatan daripada yang ni. Yang apa nama tu? NCI ni. 14 dengan 16. So akan jadi 30.4 masuk kat sini. 30.4 million. Lepas tu akan ada indirect investment. Berlakunya indirect investment apabila dia berlaku mix tau. Dia berlaku fellow dengan mix campur macam tu. Dia macam berlaku yang macam ni lah. Berlaku macam ni, nampak ni. Ni. Lepas tu dia beli balik. So itu berlakunya indirect investment. So kat sini berlaku indirect investment iaitu yang 9.6 million darab 20%. Ini portion 80. So baki dia masuk kat sini. So dekat sini kita akan jadi tolak million. So next kita akan buat retain profit annually. Sekejap, before that saya rasa macam saya nak explain ni lah, associate ni. Okay, ini untuk kita kira apa entah nama dia, lupa dah. Profit associate share of profit. Untuk kira share of profit ni dia ada dua method. Satu on equity method. Dia satu apa entah saya tak tahu. Ni equity. Untuk equity method ni first kali kita record cost of investment dululah. Cost of investment adalah 6 million. So masuklah 6 million kat sini. 6 million. Dekat sini saya ingatkan tak perlu tau pre dengan post. Lepas tu dah kena tegur dengan doktor kau-kau. Rupanya kena kira pre and post. Untuk kat sini kan. Macam contoh macam ni lah. Kalau associate buat profit, kita mesti kena ambil kan sebahagian daripada profit tu. Kan? Sebab tu nama dia share of profit. Kan? Jadi profit tu datang daripada mana? Profit tu datang daripada, kalau kita tengok sini, ini nama dia equity method. Kita ambil daripada nilai equity tu sendiri. Dia datang daripada sini. Retain profit dengan retain profit for the year. So dekat sini mana tadi? Kat sini retain profit, balance PD. Balance PD iaitu sebanyak berapa? 2 million 21.0. So sebanyak 2 million tambah dengan retain profit for the year. Tambah dengan 1.2. 1.2 million. So, dekat sini kita tak boleh ambil sepenuhnya kerana 6/12 ni, 6/12 adalah pre. Dekat sini sekejap. 2.2 million. Dekat sini sekejap saya nak confirm balik. Betul lah. Benda yang kita kira ni, retain profit balance BD dengan retain profit for the year ni adalah nilai pre tambah post. Lepas tu kita kena tolak pre. Tolak pre-acquisition. Pre-acquisition ni sekejap. Acquisition. Kita tak ada pre-acquisition ni. Dalam pre-acquisition ni, dalam dia ada 2 million.
2 million tambah yang ni nampak ni. Return profit for the year 1.2 million. 1.2 million kali dengan 6/12. Lepas tu kita akan dapat pre yang bakal yang kita akan tolak. Total dia adalah $2.6 million. Okay. So 2.6 million. So tolak dia akan jadi 600k 0.6 million. Dan 0.6 million ni kali dengan 30%. Equal 0.18 million. Dan inilah dia share of profit. Dan share of profit kita tambahkan dalam ni 6 million tambah ni dapatlah C Sophie. Iaitu sebanyak 6.18 million. Dan 6.18 million ni kita masuk dekat C Sophie lah. Ini kita masuk dekat schedule. Dan benda ini kita boleh dibuktikan. Okay, dekat sini kita ambil dia punya pre tau. Kita ambil dia punya pre. Tapi ni kebetulan sama. Kita boleh buktikan kalau kita pakai post. Kalau kita pakai method yang kedua. Ini method pertama. Method 1. Ataupun shortcut macam doktor cakap. Method 2. Untuk method 2. Sepatutnya kita ambil post. Dan ni kebetulan sama. Untuk method tu 6/12 kali dengan ini return profit for the year. Sebab return profit for the year macam ni lah cerita dia. Okay. Kita ada 1 Julai kan. 1 Julai kan ada dalam pre kan. So dalam pre dia tak dikira dalam post. Dalam kita punya equation kan apa-apa kita nak cari, kita akan cari yang benda post lah kan. Acquisition tolak dengan pre dapatlah post. Sebab itulah kalau kita tengok kat sini, kita return profit tolak dengan pre dapat post kan. Dekat sini yang doktor ajar tu, kita kira direct. Kita kira direct ke post terus. Dekat situ. So kat sini 1 bulan Julai. So benda ni tak payah layan lah sebab ni pre. Kat dalam ni. Kat dalam ni, dalam portion dia pun ada 2. Ada pre, ada post. So pre adalah 6.12. Post pun ada 6.12. Ini kebetulan sama. Sekejap. Okay, so darab dengan 1.2 million. So dapat apa? Dapat 0.6 million, betul? 0.6 million darab dengan 30. So sama juga, dapatlah 0.18 million. Faham ke tak? Ni shortcut. Yang 6/12 tu kita pakai Post. untuk post lah. Yes, patutnya kebetulan sama ni. Kalau ni 5, kita masuk ni 5. Yang ni kita pakai pre, yang ni kita pakai pre. Yang ni bahagian pre punya. Faham tak? Ni kebetulan sama. Yang lain faham ke? Hello, tak, kalau tak faham saya ulang. Make sure betul-betul faham. Okay, beres. Captain Questlin. Tengku. Ya. Tak faham ke tak ni, sis? Sis, tanya apa, tepuk dada tanya selera. Faham ke tak? Ikut kata hati, faham ke tak? Tak. Tak. Okey, saya ulang semula.
Okay, sebagai contoh. Tapi ni, okay, sebagai contoh lah. Kalau kita tengok soalan mana ada soalan yang doktor tu dia bagi hero. Okay, mana hero? Saya masuk hero ni. Okay, hero Okay, dalam hero, okay, kita ada return profit, kita ada profit for the year. inilah associate. Lepas tu dekat soalan nombor mana dekat soalan nombor mana? Audition, declare, bla bla, dispose suite. Ini bukan. Soalan nombor goodwill director do share. Ini sold inventory, dispose plan, inventory sold, due, was conduct acquisition date. Ni ke? Job division of mighty. Ni apa? Robo. Hilang. Ni. Ni. Ya ke? Apa hilang? Full year, bla bla bla, profit, investment, goodwill, inventory, share, dispose plan. Ni ni. Okay. Okay, dekat sini dia acquired 35 share. Dan dia bagi dalam bentuk RM600 duit. Okay, ni yang pertama. So yang 600 ni apa? Yang 600 ni adalah, of course lah, dia adalah cost of investment. Okay, apa itu cost of investment? Cost of investment ni adalah benda yang kita nak letak ni, RM600,000 ni kat dalam kita punya CISO fee kita. Ni adalah CISO fee kita yang asas sekali. RM100,000. Okay. Lepas tu kat dalam, kan kita beli saham dekat Robo. Dan apabila Robo acquired profit, dia buat profit, saham dia kan kita boleh ambil kan, kita boleh ambil portion dia. Tetapi dia beli pada 1 Oktober. Of course lah dia takkan dapat full. Betul tak? Tu logik Of course lah tak dapat full. Sedangkan accounting period dia adalah bermula 1 Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Bermula 1 Julai 2017 sehingga 30 hari bulan 7 2018. Okay. Dan dia beli pada 1 Oktober. Iaitu 1 Mac, April, Jun, Julai, Agustus, September, Oktober, 10 2017. Okay. Nampak? Okay. So logiknya adalah dia beli kan, tapi dia beli pada 1 Oktober. Dan apabila associate dia dapat profit, kita tak boleh ambil full accounting period. Kita mesti kena bagi ke bulan. Itu logik. So sebab itulah ada pre dan post. Jadi soalan yang pertama, berapakah pre dia? Berapa pre dia? 3. Betul, 3/12. So berapakah post dia? Tolak lah macam biasa. 9, 10, 12, 9/12. Okay, faham setakat ni? Lepas tu mereka ada buat soalan dan benda ni dia pakai acquisition method kerana acquisition method tu kita pakai
Yang sebenarnya bahagian ni lah, bahagian acquisition dia. Dia punya balancing dia. Okay, dalam acquisition method, okay, dia ada retain profit, ada net profit for the year. Okay, so dia ada retain profit. So, jap 31. Okay, so dia ada retain profit. Ada retain profit, balance PD dia lah. Balance PD dia sebanyak 317. Okay. Atau dia ada profit for the year sebanyak 54. Okay. Kan ni kalau kita pakai ni sebenarnya lah method satu lah. Formulari ni. Method 1. Okay. So kat sini, yang kat dalam ni dia kira total tau. Dia kira total pre dengan post dia kira total. So for sure lah kita akan tolak dengan pre-acquisition. Okay. So dalam pre-acquisition adalah 317. Kenapa 317? Kerana 317 adalah start pada bulan 1 Julai. Faham tak? Dia termasuk dalam pre sebab dia 1. Dia balas dah dia start 1 Julai. Sebab tu ada kena include ni. Faham ke tak? Yang atas ni dia punya total. Total semua. Total tolak dengan pre dapat post. Ini total dia, ini adalah pre 317. Yes, termasuk dalam ni 317. Faham ke tak? Tambah pre profit for the year. Profit for the year adalah jangka masa 1 tahun. Jangka pada awal ni. Ni. Yang ni, balance BD, nama pun BD dia start 1 bulan 7. Okay. So, kat sini kita for sure lah kita ambil dia fully. Tapi kat sini kita kena ambil dia punya proportionate dia. Iaitu 54 kali 3/12. Faham ke tak? 12 kan dia punya pre dia 3/12 bulan. So dapat 330 500. Faham ke? Cuba kong-kong kira dapat tak ni? Dapat tak? Ni tambah ni tolak ni dapat 40,500. Okay, ini adalah profit yang kita boleh dapat. Tetapi profit ni kita ada proportionate dia. Proportion dia sebab kita hanya acquire 30% share saja. So equal 14,175. Faham ke tak? So inilah dinamakan share of profit. Faham ke tak? Boleh, yang lain boleh? Boleh Okay, untuk method kedua, dia kira terus post. Ini adalah shortcut, dia kira terus post. Yang ni kita kira semua tolak dengan pre dapat post. Ini kita kira terus kepada post. Okay, faham So dalam post of course lah tak ada ni sebab of course tak ada 317 sebab dia start 1 Julai 2017. Tapi kat sini dia ada 54 ni. Kat sini iaitu yang ni 54 ni kali dengan post 9/7.
90/12. Dapat berapa? Dapat 40.5 kan? Darab dengan 30%. So dapat sama juga 114.175. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham ke? Okey. Sebenarnya saya ingatkan tak perlu kira. Rupanya perlu kira juga untuk associate. So korang faham Okey. So sebenarnya lagi 4 minit sahaja. Ni korang minta tolong untuk buka kamera lepas habis kelas lah sebab diorang nak ambil report. Boleh buka kamera sekejap So tak sedia pakai tudung. Boleh. Boleh UiTM di hatiku. Okey. Boleh. Mari nyanyi lagu. Tak nak. Okey, so saya buat. Okey. Tak apalah, lagi 4 minit ni saya buka Q&A. So, apa yang korang tak faham lagi setakat ni? So, for sure faham. Nampak. Okey. So, ingat test kita akan ada Sophie lagi apa? Mitch ataupun Velo. 3 associate. 4 teori. Increase, decrease tak ada. Tak ada. Okay. 4 ni, apa yang korang tak faham? Q&A. Korang boleh tanya apa saja. Kalau saya dapat, kalau saya tahu, saya jawab. Increase, decrease tak masuk. Bunyi apa tu? Okey, saya buka Q&A. Hari nak tanya teori. Okey, insyaAllah teori. Biasanya macam kalau kat sini tu. Apa? Based on MFRS ke? Memang sebab MRF ni adalah kita punya framework, kita punya guideline kita sebenarnya. Dan MFRS ni sebenarnya setiap tahun update. Dan memang Tapi saya macam tak tahu nak cari para berapa. Kena baca tu kot. Saya pun dah lama dah tak baca, dah lama tinggal. So saya lupa dah. Sakit. MFRS berapa? Okey. Dia sebenarnya ada banyak tau. Tapi kat sini kita fokus ni. Consolidate financial statement 10. Consolidate personal joint arrangement. Ni ada tapi kita masuk associate. Kita ada 3 tau. Kita ada sub, joint arrangement dengan associate. Ni akan ada joint arrangement, disclosure of interest. Ini NCI kalau tak saya. Ini NCI. Lepas tu fair value management, presentation, rasa 100 lebih ada ni tadi pernah. Ni kot, presentation of financial statement. Tapi kalau nak tepat lagi dalam ni lah, dalam mana? Selalunya dia ada tulis dekat syllabus. Ni. Ni. Ni MRS 217 tentang separate financial statement. Yes. Lepas tu MRS 11. Ni saya kata joint arrangement tu. Joint arrangement. Lepas tu MRS 9 joint venture. Ni saya tak baca lagi ni. Sampai situ sajalah. Ini yang spesifik. Sepatutnya ini yang asas ni yang tapi kita dah belajar kan waktu selepas. Mana consolidate financial statement. Okay, next. Ada apa soalan ke?
Okey, ada beberapa soalan ke? Aida, Amira, Anis, Atika, Emira, Farah Sofia, PA. Tengku wajib tanya satu soalan. Tengku. Tengku. Oi. Oi. Ya. Tanya satu Ya. soalan. Soalan. Kena buat dulu kau tekan tanya. Tak faham apa yang kita tak faham, betul? So, okay, last. Ada berapa soalan? Tak ada lagi setakat ni. Baik ya. Ha? So far tak ada. Okay. Tak faham apa yang tak faham. Okay, kalau korang apa ke nama tu ada persoalan, tanyalah. Okay, PM ke. Kalau saya free, saya balas. Yang teori tu dekat setiap soalan tu ada teori ke? Ke soalan akhir tu ada teori? Satu soalan akhir saja yang ada teori. Sebenarnya kita ada satu soalan je. Dan soalan tu lah. Faham tak? Okay. Teori tu yang sebut tadi tu ke? Teori tu yang mana? Tu yang mana? Yang baca tadi tu ke? Yang baca lebih kurang macam ni, teori dia macam ni. Ni. Lepas tu yang last kali teori dia lah teori macam ni. Dia macam jenis boleh keluar teori. Tapi more pada power lah. Yes. MFRS. Lama dah tak buka. Okay, so for far tak ada So boleh tak buka kamera untuk hantar report? Sekejap, handsome ke tak? Oh Allah, tunggu. Boleh ke buka kamera guys? Nak takat gambar. Kadang dari Dewan Apa? Kejap Harid. Okay. Amira dah leave lah. Nanti dulu. Oh, masuk balik. Farah siapa ni? Aida. Aing, siapa ni? Fariha. Rosak. Yelah. Aing. Farah. Ain tengah perak ayam. Menyempat. Aing, Farah. Wajib ke? Farah punya dia tak. Oh, ya ke? Aing, jangan beri alasan. Ya. Relax lah Sofia, relax. Aing menunggu anda. Okay, mantul Allah. Tutup balik. Okay. AG mana AG? Aing pula tutup. Aing dia makan orang ngamuk dah. Ada. Apa? Ada. Ha? Dah buka ke? Ada. Aing dah buka ke? AG buka. Okay. AG buka AG. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, terima kasih guys. Nanti ada buang KI saya forward. Thank you Harid. Okay, welcome. Bye. Thank you Harid. Okay. Alright, welcome. Welcome.
Ada. Welcome. Hai. Tanya apa? Hai. Nak tanya ke? Tak ada. Habis tu? Okey. Okay. So, ada apa-apa soalan ke? Bye. Tak ada. Okay. Setakat ni tak ada. Okay, bye.